والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا شفاعنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci dika ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang dikajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma aftah lana futuhal arifin ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami sebagaimana dikau bukakan pintu hati hamba-hamba yang mengasihi. Aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allahumma fa'na bima 'allamtana ya Allah. Berilah manfaat terhadap apa yang dikajarkan kepada kami. Wa'alimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadilah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Waj'alna minar rasyidin, jadilah kami hamba-Mu yang sentiasa beroleh petunjuk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan? Kenapa rasa meja ni lain macam? Ha? Terbalik? Tak apa. Ingatkah ada orang bawah meja? Ada orang letih ada orang meja betul. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi diberi subsidi oleh Allah untuk duduk seketika dalam majlis ilmu dan menyambung kembali pelajaran kita Mersi Kitab Sifat Solat Nabi yang Sahih. Kat mana dah kita sambung? Muka surat? Mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Baik, tuan-tuan hadirin, datuk-datuk, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi mempelajari tentang mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Tasyahud awal merupakan satu ketentuan yang sunat. Duduk tasyahud awal sunat.
merupakan sunat abad. Membaca tasyahud awal merupakan amalan sunat hay'ah. Buku kuning tu 256. Buku kuning 256. Membaca tasyahud awal tu sunat hay'ah. Amalan sunat ini kalau kita ada keperluan, kita boleh tinggalkan. Kalau kita rasa nak cepat, ada kepentingan, maka kita tak perlu duduk tasyahud awal, tak perlu baca tasyahud awal, solat tetap sah. Sebab duduk tasyahud awal adalah sunat, membaca tasyahud awal juga adalah sunat. Tetapi kalau kita tidak ada kepentingan atau mudarat, maka duduk tasyahud awal dan melafazkan tasyahud awal merupakan sunat yang patut diberi keutamaan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung lagi pelajaran kita muka surat 256 256 dalam kitab edisi yang terkini, mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Apabila berdiri dari tasyahud awal, seseorang itu disunatkan mengangkat kedua tangannya setelah berdiri tegak. Bangkit tasyahud awal, bila dia berdiri tegak, disunatkan mengangkat kedua tangannya. Maknanya duduk daripada tasyahud awal tu, dia bangun dulu. Mulut sebut Allahu Akbar. Bila badan berdiri tegak, baru angkat tangan. Itu adalah perbuatan sunat. Akan tetapi, dia tidak dibolehkan mengangkat kedua tangannya ketika dalam keadaan duduk dan sebelum berdiri dari tasyahud awal. Tidak boleh seseorang tu masa ketika duduk tasyahud awal angkat tangan dah. Angkat tangan nak bangun. Allahu Akbar gitu. Yang sebenarnya dia bangkit dulu daripada tasyahud awal. Bangkit dulu, Allah, mulut bunyi, masa badan bergerak untuk bangkit, Allahu Akbar. Bila badan berdiri, tangan angkat. Itu yang disunatkan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah meridai Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salatil maktubati rafa'a yadayhi haswa mankibai wa yasna'u dhalika aydan idza qada qira'atahu wa arada an yarka'a wa yasna'uha idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa la yarfa'u yadayhi fi shay'in min salatihi wa huwa qa'idun wa idza qama min as-sajdataini ay rak'ataini fa huwa tashahhudul awwali rafa'a yadayhi kadzalika wa kabbara. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berdiri melakukan salat fardu, baginda mengangkat kedua tangan baginda bersententangan dengan kedua bahu. Hazawa mankibai, angkat tangan setentang dengan dua bahu. Macam ni. Ini tangan setentang dengan bahu. Tangan kanan setentang dengan bahu kanan, tangan kiri setentang dengan bahu kiri. Ini kita panggil takbir. Mengangkat tangan, mulut bertakbir, tangan diangkat setelah kita bangkit dari tasyahud pertama atau tahiyat pertama. Justru kita tengok ada setengah orang bila dia bangkit daripada tasyahud awal tu, dia angkat tangan dia sampai cuping telinga. Yang paling tepat ialah mengangkat tangan setentang dengan kedua bahu. Hadis yang berkait dengan angkat tangan hingga merapati dua cuping telinga itu, hadis yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Sedangkan ini merupakan takbiratul intiqalat yang disusuli dengan perbuatan mengangkat tangan selepas tasyahud awal.
Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hasba mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengangkat kedua tangannya apabila baginda memulakan solat dan ketika bertakbir hendak rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak memulakan solat takbir suka angkat kedua tangan. Kadang baginda angkat mendekati cuping telinga untuk memulakan solat, kadang baginda angkat tangannya setentang dengan bahu. Jadi ikut selesa masing-masing lah. Itu dalam keadaan mengangkat tangan ketika baginda hendak memulakan solat. Demikian pula apabila baginda mengangkat kepalanya dari rukuk, maknanya untuk i'tidal, baginda juga mengangkat kedua tangannya 3 tempat. Tetapi baginda tidak melakukannya ketika dalam keadaan sujud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, baginda tak angkat tangan untuk duduk antara dua sujud. Ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana duduk tasyahud pertama, baginda tidak mengangkat tangan untuk bangun bagi meneruskan rakaat yang ketiga atau rakaat seterusnya. Manakala dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi pula radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Summa idza qama min ar-rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhazi bihima mankibaihi kama kabbara 'inda iftitahi as-salah." Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari 2 rakaat pertama, setelah 2 rakaat pertama, mana selepas tahiyat pertama, baginda bangkit, baginda bertakbir, takbir dengan mulut. Takbir dengan mulut, angkat tangan, takbir dengan mulut tu sunat. Angkat tangan pun sunat juga. Jadi dalam satu perbuatan tu ada 2 amalan sunat. Jadi kita ambil dua-dua. Ini sunnah yang tepat. Kalau kita mulut takbir tapi tangan tak angkat, kita ambil satu sunnah, iaitu takbir dengan mulut, tetapi kita menghilangkan satu sunnah, yakni tidak mengangkat tangan setelah bangkit dari tahiyat yang pertama. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya bertentangan dengan kedua bahunya. Bagaimana baginda bertakbir bagi memulakan solat? Tengok, kadang baginda takbir memulakan solat, tangannya merapati 2 cuping telinga. Kadang baginda takbir memulakan solat, tangan diangkat setentang dengan bahu. Dan perbuatan mengangkat tangan setentang dengan bahu ni juga merupakan amalan sunat setelah bangkit daripada tahiyat yang pertama. Manakala di dalam riwayat Abu Humaid ini juga menjelaskan pada kita bahawa takbiratul ihram tu ada 2-3 jenis. Cara baginda mengangkat kedua tangan. Manakala takbir selepas daripada bangkit tahiyat pertama, cara baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan adalah setentang dengan kedua bahu. Diterangkan dengan lafaz 2 rakaat di sini adalah bagi menerangkan maksud 2 sujud. Bagaimana yang disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Adapun lafaz apabila baginda berdiri itu bermaksud apabila baginda berdiri dengan tegak. Jadi bila badan tegak berdiri, baru baginda angkat tangan. Bila badan tegak berdiri, baru baginda angkat tangan setentang dengan bahu. Dan kemudiannya meletakkan tangan kanan, memegang pergelangan tangan kiri, diletakkan sedikit di atas pusat. Alasannya adalah lafaz iza merupakan syarat kepada maksud yang diungkapkan. Bila baginda berdiri tegak, baru baginda angkat tangan setentang dengan bahu. Ini sunnah yang tepat yang difahami oleh ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi bila kita tahu dalil keadaan ini, maka kita tunaikan solat
dalam keadaan cermat. Maka mengertilah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Mudahnya. Dalam soal angkat tangan ni, satu, takbiratul ihram. Kalau kita imam, takbiratul ihram kita boleh angkat tangan kita ini, kita boleh depa luas dan boleh capai cara-cara Nabi SAW angkat tangan setentang dengan daun telinga atau jupin telinga. Dan telapak tangan menghadap kiblat. Tapi kalau kita makmum, kita berada dalam saf, kita tak boleh dah nak angkat tangan luar-luar macam ni. Ya, kita dalam saf tu padat, sempit pula, kita boleh mengangkat tangan dengan cara setentang telapak tangan kita dengan bahu. Jadi, cara tu nak dipraktik bergantung kepada keadaan kita menunaikan solat. Jangan sampai kita nak buat benda sunat dalam masa yang sama, menyukarkan individu lain yang solat bersama-sama dengan kita, bahkan mengganggu solat mereka, dikhawatiri terjatuh dalam melakukan perkara yang salah ataupun haram. Bab yang ke-10, kefarduan duduk pada tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ni fardu. Duduk tu saja. Ya. Kemudian cara duduk tu sunat. Duduk tasyahud akhir tu fardu. Cara duduk, yakni cara duduk tawarruk, duduk sengit tu, ataupun duduk iftirash, duduk yang silang kedua kaki ke belakang tu, cara duduk tu sunat. Duduk tu sendiri adalah fardu. Ya? Diwajibkan bagi seseorang yang mendirikan solat, duduk membaca tasyahud akhir dalam solatnya. Manakala duduk secara tawarruk itu adalah disunatkan. Duduk sengit lah. Kita mazhab Syafi'i, tahiyat akhir itu sunat duduk sengit. Tapi sekarang ni kita tengok di masjid-masjid kurang dah mengamalkan praktik begini. Sebab masa saf tu depa tak jaga. Masa saf tu depa duduk rapat-rapat kaki. Bila duduk rapat-rapat kaki, pada hujung akhirnya tak boleh dah kita nak duduk sunat tawarruk. Sebab keadaan saf menjadi terlalu padat. Dan ada sebelah kita, kanan kita, dia duduk iftirash. Kiri duduk iftirash. Kalau kanan kiri duduk iftirash, tak lagi memberi ruang untuk kita duduk secara tawarruk. Jadi, sebab itu main peranannya adalah imam ataupun bilal. Dalam mazhab kita, imam ataupun bilal belum daripada qomat, disunatkan imam ataupun bilal panggil saf. Tak qomat lagi, panggil dulu saf. Bila kata penuhkan saf, makna isikan tempat kosong. Dapatkan saf, maknanya bahu-membahu. Luruskan saf, luruskan tumit ke tumit. 3 istilah. Imam ingat, imam sebut. Kalau imam tak sebut, bilal yang sebut. Belum daripada qomat, saf. Bila kata penuhkan saf, isikan tempat kosong. Luruskan saf, semua kena cek tumit masing-masing. Tengok tumit kanan, lurus sampai ke hujung. Tengok tumit kiri, lurus sampai hujung kiri. Dapatkan saf, bahu kita sentuh tak dengan bahu sebelah. Kalau bahu kita sentuh dengan bahu sebelah, kaki tak bertangkup sekalipun, dikira saf telah menjadi rapat. Jadi yang dinilai rapatkan saf tu adalah percantuman bahu-membahu. Sebab kapasiti badan bahu lebih besar daripada kapasiti kaki dalam keadaan seseorang itu berdiri. Nah, ini kita dapati dalam mazhab Syafi'i. Tapi kebanyakan masjid surau, bila ambil mikrofon qomat, la ilaha illallah. Lepas tu baru nak bangun. Jemaah baru nak bangun satu hal. Imam mula solat. Jadi saf dalam keadaan tidak teratur. Dan kita dikira telah meninggalkan amalan sunnah dan sunat. Kalau kita boleh aturkan di permulaan solat, kita juga boleh menunaikan solat dengan sempurna di tengah-tengahnya.
dan menyempurnakan solat dengan sunat duduk dalam keadaan tawarruk. Tapi kalau saf duduk rapat-rapat, bila ke ti imam ke tak beri peringatan tentang saf, pakat-pakat duduk iftirash belakang. Jadi tak bolehlah sunat tawarruk itu, pahala tawarruk itu. Nah, kalau praktik secara meluas, kalau kita sembahyang di surau, highway, RNR ataupun di luar negara, kalau seseorang itu sembahyang, tahiyatnya duduk tawarruk, kita tahu orang tu berada pada tahiyat akhir. Jadi kita mungkin boleh ikut mengimamkan dia untuk solat, ataupun kita boleh bersedia untuk buat jemaah yang lain. Kerana si fulan hampir-hampir selesai solat. Tapi kalau seorang itu bersolat, duduk dalam tahiyat seperti iftirash, kita tak tahu sama ada dia tahiyat pertama ke ataupun tahiyat akhir. Nah, ini yang dijaga dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Ya. Kemudian tak ramai dah orang kini suka duduk tawarruk. Tak ramai dah. Dan masing-masing anggap seolah tak ada nilai. Sakit kaki lah, sakit tua lah, penat lah, lenguh lah, sikit urat lah, macam-macam. Tapi itu sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pasti ada khasiat dan kelebihannya yang tersendiri. Kecuali apabila seseorang itu ingin melakukan sujud sahwi, dia boleh duduk secara iftirash. Kalau sujud sahwi ni sujud yang dibuat kerana seseorang itu terlupa sunat ab'ad. Dia terlupa sunat ab'ad, seperti duduk tahiyat pertama atau membaca doa qunut, dia terlupa. Maka disunatkan untuk dia melakukan sujud sahwi. Sujud kerana terlupa, 2 kali sujud. Jadi untuk dia nak lakukan sujud sahwi, dia boleh duduk secara iftirash. Sujud sahwi yang pertama, bangkit rehat, dan sujud sahwi yang kedua, barulah dia bangkit duduk dalam keadaan tawarruk. Ya? Duduk sengit. Kemudian dia boleh mengucapkan salam. Apa yang penting adalah dia wajib membaca tasyahud. Tasyahud akhir wajib baca. Duduk dalam tasyahud akhir wajib duduk. Membaca tasyahud akhir wajib baca. Jangan keliru, bukan tahiyat. Tasyahud akhir wajib baca. At-tahiyatu tu, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, tu sunat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sunat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, sunat. Ni. Asyhadu an la ilaha illallah, ni wajib. Nak sebut dengan betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wajib. Ini kita panggil tasyahud akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu selawat. Wajib juga. Jadi pada rakaat terakhir ada 3 perbuatan rukun. Yang pertama, duduk tasyahud akhir. Yang kedua, membaca tasyahud akhir. Dan yang ketiga, berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu. Hak kama sallallahu ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunat. Kemudian kita doa pula. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahyat wa min fitnatil mamat. Wa a'udzubika min fitnatil qabr wa 'azabil qabr wa min fitnatin nar wa 'azabin nar. Itu sunat. Ataupun dia mengkalimah qulub sabbiq qalbi ala dini wa ta'ati, sunat. Jadi kita bawa sekali, sama ada hak rukun ataupun hak sunat, kita bawa sekali bagi mencapai kesempurnaan solat. Dan tasyahud mempunyai beberapa bentuk sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami kemukakan 2 contoh tasyahud yang sesuai dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhud kama yu'allimuna surata minal Qur'an.
Fakana yaqulu tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh membaca tasyahud akhir. Dia gabungkan dengan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyah segala kemuliaan, tul mubarakah segala keberkatan, tul salawat segala kesejahteraan, tul thayyibah segala kebaikan, lillah semuanya milik Allah. Seronoknya bila kita lafazkan ucapan dalam salat, kita memahaminya. At-tahiyyah segala kemuliaan, tul mubarakah segala keberkatan, tul salawat segala kesejahteraan, tul thayyibah segala kebaikan, lillah semua milik Allah. Milik kita tak ada tu pun tuan-tuan. Jadi kalau Allah cabut nyawa kita sekarang pun nak macam mana? Semua milik Allah. Semua milik Allah. Tak ada apa pun milik kita. Kita duk berasa benda, harta, tahta, kuasa, rupa, glamour. Kita duk rasa milik kita. Tapi sebenarnya tiap-tiap kali solat kita kata semua kesempurnaan, kebaikan, kesejahteraan adalah milik Allah. Assalamualaikum. Ku kirimkan salam kesejahteraan ke atasmu duhai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullah. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Wabarakatuh, diberkati olehnya. Salamu alaina. Ku kirimkan salam kesejahteraan ke atas kami semua orang yang beriman, yang hidup, yang mati, yang bersama kami, telah pergi meninggalkan kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh, para ulama, para wali, para jin yang beriman, para malaikat di depan, kanan, belakang kita, atas, bawah kita, tak? Dan wa ala ibadillahi salihin, dan makhluk-makhluk Allah yang saleh yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah, ini tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi sepenuh hatiku bahawa yang tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pesuruh Allah. Selesai tasyahud pertama tu. Kemudian diiringi dengan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok dalam ni kan. Tengok. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ni sebenarnya dah salam dah. Tapi salam dengan lafaz mukhatab. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ku kirimkan salam kesejahteraan ke atasmu wahai Nabi. Kaf al-mukhatab sini digunakan untuk orang ada depan kita. Jadi sepatutnya setiap orang yang bersolat, dia melafazkan kata-kata ini, dia hendaklah merasakan bahawa Nabi SAW itu berada di hadapannya. Macam kita beri salam, Assalamualaikum. Orang tu ada depan mata kita. Ataupun paling ekspresi, kita beri salam, kalau orang tak ada depan kita pun, dia ada dalam talian kita. Assalamualaikum. Apa khabar cik? Apa khabar tu? Apa khabar Atin? Apa khabar Dinda? Apa khabar Kanda? Tapi kita gagal menyelami penggunaan kaedah bahasa Arab ni. Kalau kaf tu, Assalamualaikum, ka, kuma, kum, sekalipun. Huruf kaf digunakan lil mukhatab. Maknanya kita bercakap, orang tu ada kat depan kita. Kita bercakap, orang tu ada kat depan kita. Kalau tak ada secara berdepan pun, dia dekat di hati kita. Tapi bagaimana tiap kali sembahyang kita sebut Assalamualaikum, kita tak rasa Nabi berada di hadapan kita. Kita tak rasa Nabi rasa dekat dengan hati kita. Maknanya hati kita ditumpukan kepada perkara-perkara lain selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kita boleh dah semak dah premis hati kita. Kita boleh semak dah aktiviti kehidupan kita. Adakah kita ni jauh atau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Sehingga mulut kita sendiri sebut nama Nabi, telinga kita sendiri sebut nama Nabi. Tapi sayangnya, akal kita tak memahami hingga hati kita tak mampu mengerti. Allahu Akbar. Jadi kita rasa malu pada Nabi SAW. Kenapa? Kerana setiap salam yang kita ajukan pada Nabi SAW, baginda mendengar. Walaupun dah 1438 tahun dah baginda bersemadi di Madinah, tetapi Allah beri kebolehan, beri kemampuan pada Nabi SAW untuk mendengar setiap salam yang disampaikan umatnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tok kita, nenek kita, pemimpin kita, menteri besar kita, raja kita, sultan kita mati, hilang segala-galanya. Tapi kalau baginda pergi, dalam rahmat ilahi, membolehkan baginda dengar setiap detik akan salam kita kepadanya, dan baginda berkenan menjawab lafaz ucapan salam dari kita berkenaan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, cuba kita ubah sikit. Bila kita sebut Assalamualaikum ayuhan Nabi, kita rasa Nabi itu depan kita. Bak-bak khayal sikit tak apa. Kita belajar bak-bak khayal sikit. Kalau rasa jauh tu, mungkin kita ni memang jauh dengan Nabi SAW. Batang tamar yang dulu Nabi SAW berkhutbah di atasnya. Bila Bani Najjar ukir-ukir buat mimbar baru, ganti batang tamar tu dikesampingkan. Lalu Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar yang dibuat oleh Bani Najjar tu di Masjid Nabawi. Sudah tidak lagi menggunakan batang tamar berkenaan. Batang tamar berkenaan menangis sebagaimana tangisan bayi yang merengek-rengek. Kerana Rasulullah SAW sudah tidak menggunakan khidmatnya lagi. Batang tamar tak ada hati perut, tak ada akal, tak ada telinga, tak ada mata, tak ada hati pun boleh menangis. Kerana rindukan Rasulullah SAW. Ini kan pula kita. Semayang maghrib, semayang asar, semayang zuhur. Dalam azan sebut nama Nabi, dalam qamat sebut nama Nabi, tahiyat pertama sebut nama Nabi, tahiyat akhir sebut nama Nabi. Tak rasa apa-apa. Kita ni ikut sunnah Nabi SAW ke ikut sunnah labu-labi? Kalau kita ikut sunnah labu-labi, fikir harta, fikir dunia, fikir haji bakhir, fikir manisah. Seorang tukang masak, seorang tukang cuci. Atau kaya, malam-malam tidur mimpi nak jadi kaya, nak jadi kaya, nak jadi kaya, nak jadi kaya. Mike Tyson, tuan-tuan, kalau dia tinju ataupun Mama Ali tinju, sampai 12 round. Tapi labu-labi ni tinju sampai 40 round. Itu sunnah labu dan labi. Mana cara, kaedah hidup labu dan labi. Kita ni, kita ikut kaedah sunnah Nabi SAW. Bila sebut nama Allah, ingat Allah. Bila sebut nama Nabi, ingat Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat kita sendiri pada nasib kaum muslimin. Kita, isteri kita, anak kita, sepupu kita, sepapak kita, pemimpin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu balik kembali pada ingat Allah. Syahadu an la ilaha illallah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah atas paksi kalimah syahadah. Kenal Allah dengan 41 sifat, kenal Nabi dengan 9 sifat. Akidah Ahlussunnah, akidah 50 atas paksi kalimah syahadah. La ilaha illallah 41 sifat, Muhammadar Rasulullah 9 sifat, 41 jabur 9, 50. Dan disunatkan bila kita sebut syahadat la ilaha illallah, tangan lain dikepalkan, jari telunjuk diangkatkan. Tangan lain dikepalkan, macam ni, dikepalkan macam ni, menjadi angka
bulatan 5 dalam bahasa Arab, dan jari kita la ilaha illallah dinaikkan, lepas tu diturunkan ke bawah sikit. La ilaha illallah ni isyarat tauhid. La ilaha illallah isyarat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita mula perbaiki solat kita. Mulut kita sebut, telinga kita dengar, akal kita faham, paling penting hati kita rasa. Kalau seseorang itu tidak memiliki unsur ini dalam solat, solatnya boleh dikira sebagai pincang. Kerana dia tak mampu kawal 3 dimensi utama: rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Benar sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesuatu amalan dinilai oleh Allah dengan melihat bagaimana amalan itu disempurnakan. Jadi kita tingkatkan kualiti ibadat salat dengan kefahaman yang benar. Bila mulut sebut, telinga dengar, akal faham, hati rasa, itulah manifestasi solat yang sempurna. Manakala menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pula berbunyi, adalah kami apabila solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melafazkan salam sejahtera ke atasmu wahai Jibril dan Mikail. Salam sejahtera ke atasmu wahai si fulan bin si fulan. Lalu Nabi SAW berpaling kepada kami lepas solat, seraya bersabda, innallaha huwas salam, fa iza shalla ahadukum falyakul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Fa innakum iza qultumuha asabat kulla abdin salihin fis sama'i wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahawa satu hari kami bersolat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahiyat akhir itu, kami beri salam kepada Jibril, beri salam pada Mikail, dan beri salam kepada setiap orang di kalangan kami, si fulan bin si fulan, tak kira siapa sebut nama. Lepas sembahyang tu, Nabi dengar, lepas sembahyang tu, Nabi SAW nasihatkan, mengajarkan bagaimana mengucapkan lafaz tahiyat atau tasyahud yang betul kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi kata, innallaha huwa salam. Mudah ucap salam tu, elok-eloklah ucap. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah As-Salam, yang memberi kesejahteraan. Fa iza shalla ahadukum falyakul. Apabila kamu menunaikan solat di dalam tahiyat, kamu ucaplah at-tahiyatu lillah was-salawatu wa tayyibat. Segala kesejahteraan, segala kemuliaan, segala kebaikan milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ucaplah salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ucaplah assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salamlah sejahtera ke atas kami dan salam sejahtera ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Apabila kamu melafazkan ini, fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Apabila kamu melafazkan dengan kata-kata ini dalam tahiyat akhir kamu, ya, semoga Allah melimpahkan kepada kamu segala kebaikan yang berada di langit dan di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ucaplah kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi sepenuh hatiku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi sepenuh yakin dalam hatiku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba-Nya dan merupakan pesuruh-Nya, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz tahiyat yang agak berbeza sikit dengan kita. Lafaz tahiyat berbeza sikit dengan kita. Tapi tuan-tuan fokus,
fokus. Dalam ni dicampur sekali hak sunat dan hak rukun. Maknanya dalam tahiyat akhir tu, kalau kita nak cepat, duduk tahiyat akhir, kita ambil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesailah. Itu hak rukun. Tapi ulama gabung sekali untuk melengkapkan bacaan pada tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Segala kemuliaan, segala keberkatan, segala kesejahteraan, segala kebaikan semuanya milik Allah. Ini pengakuan untuk kita bersaksikan pada kebesaran Allah dan kita mengaku segala kelemahan serta kekerdilan diri kita. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sunat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin pun sunat. Wajibnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya? Itu yang wajib. Oleh itu apa saja jenis tasyahud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dilafazkan. Kita nak ambil lafaz pertama ke lafaz kedua, silakan. Kita nak ambil lafaz yang rukun saja atau nak gabung sekali dengan sunat, silakan. Ya? Tak apa. Ataupun kalau kita dalam keadaan sakit sangat, mungkin kita demam kuat ke, sakit ke, uzur ke, kita ambil tuntutan yang rukun, disusuli dengan 2-3 patah perkataan yang sunat. Pun okey. Ataupun kalau kita nak baca at-tahiyatulillah, boleh. At-tahiyatulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey dah, selesai. Ya? Begitu. Habis masa dah tuan-tuan. Jadi kita sama-sama mendengar pesanan penaja insya-Allah. Lepas ni kita sambung sikit lagi. Insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Bila azan, kita sunat jawab. Satu, benda sunat. Yang kedua, bila habis azan, la ilaha illallah, kita pun jawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kali sunat. Kemudian baru kita doa 3 kali sunat. Jadi satu azan tu kita dapat pahala 3 kali sunat. 3 dalam 1. Ini semua berkait dengan dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Baihaqi dah sebut. Juga dalam riwayat yang lain pun banyak. Sunat kita menjawab azan satu. Bila selesai azan, sunat kita sebut akhir perkataan Bilal tu, la ilaha illallah. Kita pun tambah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan. 2. Dan yang ketiganya baru kita berdoa lepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin silata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'astu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kita doa pada Nabi agar Allah letak Nabi di maqam yang tertinggi di syurga nanti. Nanti dengan doa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam doa pada kita. Ada cara dia. Jangan ikut kebiasaan. Bila ikut biasa kita, ada setengah orang biasa dengan azan, tak erti ya. Tak erti ya. Budak-budak main futsal. Orang kerja pejabat, meeting. Orang ada syarah. Hak megah banyak mana. Nah, itu bukan telinga mereka yang tuli, tapi hati mereka yang buta. Apatah lagi nak mengiringi amalan sunnah selepas azan tadi. Satu azan, 3 kali amalan sunnah kita buat. Dan hak lebih besar sekali, kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas azan dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditempatkan oleh Allah di maqam mahmud, maqam yang terpuji di akhirat nanti. Bukan maqam mahmud tu Allah duduk sebelah Nabi dalam jarak berapa hasta. Itu cerita Wahabi. Cerita Wahabi ni ajaran pelik. Wahabi ni ajaran pelik. Mereka mengkhayalkan di akhirat nanti
Allah duduk atas arasy dia, istiwa atas arasy. Kemudian Allah letak telapak kaki Allah tu di atas kursi. Lepas tu di sebelah kanan Allah tu diduduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil sebagai maqam mahmud. Sedangkan maqam mahmud yang ditafsirkan oleh para alim ulama tu syafaat. Maqam yang terpuji. Nabi-nabi lain boleh beri syafaat kecil, tapi Nabi kita beri syafaat uzma, syafaat yang besar. Bagaimana kita nak syafaat uzma, syafaat yang besar? Sebut nama Nabi dalam solat pun itu kita tak rasa. Tak. Kalau dekat-dekat pilihan raya, sebut nama menteri, wah, dia rasa. Kalau dekat-dekat nak bagi brain, sebut nama Perdana Menteri, wah, ada harga. Tapi dalam solat, sebut nama Nabi pun kita tak rasa. Berat penyakit hati kita. Penyakit hati kita memang berat. Kita tak cerita pada orang lain, tuan-tuan. Penyakit hati kita sendiri, yang mari masjid ni, yang pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban ni, yang dah berpuluh-puluh kali pergi umrah, yang dah berpuluh-puluh kali puasa bulan Ramadan, bayar zakat ni. Dalam solat, dah sebut nama Nabi, seolah-olah tidak ada nilai dan harga. Hati kita sendiri tak rasa apa-apa. Orang gandung kata berat nanang. Ada orang tanya, apa berat nanang Ustaz? Kenapa tak berat 69? Lagi banyak daripada nanang. Berat nanang ni maknanya berat duk gatung. Berat duk gatung. Dah lah berat. Ada orang duk gatung pula. Nak suruh kita rebah, nak suruh kita jatuh. Oh, berat nanang. Kita sendiri yang berat. Kita sebagai manusia, ada mata, tak boleh nak tengok. Ada telinga, tak boleh nak dengar. Ada akal, tak boleh nak faham. Ada hati, tak boleh nak rasa. Hak ni hak berkait dengan hubungan eksklusif kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Oleh itu, apa saja tasyahud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dilafazkan, dan tidak seharusnya bagi kita mengatakan assalamu ala nabi. Nak ganti kepada lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi ketika mengucapkan tasyahud merupakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perkataan sahabat pun nak ganti perkataan Nabi, itu bercanggah dengan kaedah usul. Kerana dalam ilmu usul fiqh, apabila bercanggah perkataan sahabat dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah didahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya, kita guna assalamu alayka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Dah 1438 tahun dah wafat, katakan. Tapi kenapa kita masih lagi menyebut seolah-olah Nabi ada depan mata kita? Tidakkah bertentangan dengan realiti atas dasar bahasa Arab ni? Zahirnya memang wafat. Tapi dari sudut spiritualnya, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa berinteraksi dengan kita. Tadi dalam azan, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam qomat, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tahiyat pertama, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tahiyat akhir, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau azan 5 kali, 5 waktu, 2 kali kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul 2 kali. Jadi kalau 5 kali 2, 10. Lepas tu dalam tahiyat pertama, 2 kali sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahiyat akhir, 2 kali sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tahiyat 2 kali. Kalau solat ada 2 tahiyat, tahiyat pertama, tahiyat akhir, 4 kali. Jadi banyak kali, tuan-tuan, kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam azan, dalam iqamat, dalam solat. Ini mengapa hati kita ni tak rasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hati berpenyakit. Pergi cari doktor pakar dekat Hospital Ampang Puteri ke, Glen Eagle ke, Prince Court ke, IGN ke, cari. Boleh tak nak ubat? Tak boleh nak ubat secara fizikal, kerana ni penyakit spiritual. Macam mana kita ni, tuan-tuan, dekat nak mati? Usahkan orang tua macam tuan-tuan. Baby pun mati.
Tuan puan pun jadi baby juga. Ya, baby juga, baby tua. Baby tua pun boleh pergi bila-bila masa. Baby tua, baby original, baby dewasa, baby remaja, boleh mati bila-bila masa. Nak mati dalam keadaan hati kita tak rasa bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukur sendirilah tuan, kita jauh ke dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita acu teratih tengok dalam solat kita. Kita sendiri yang sebut, kita sendiri yang dengar, kita sendiri yang merasai jawapan salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita balik rumah, kita beri salam ke isteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bini ada atau buka pintu, bini ada tak jawab. Masa muka bini macam angry bird. Gerung kita. Ada sesuatu tak kena. Sebab tu dia tak jawab salam kita. Kalau kita beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan kalau baginda tak ingin menjawab salam kita, apa nasib kita di akhirat? Allah. Lepas tu tuan-tuan tengok, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha huwas salam. Salam tu adalah sifat Allah. Kita tak boleh nak kata selamat pada orang kafir, tak boleh. Selamat tahun baru Kristian, tak boleh nak ucap selamat pada mereka. Orang kafir tak selamat. Yang selamat-selamat ni Islamnya. Nabi kata asli taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Aslama, selamat. Yuslimu, diselamat. Islaman, dalam keadaan penuh keselamatan. Kalau dia bukan Islam, tak selamat. Kalau dia buat baik dunia, hanya dari dasar kemanusiaan je, ada ganjaran, ada kebaikan. Tapi di sisi Allah, tak boleh pahala pun, tak boleh kebaikan pun. Akhirat apatah lagi dia berpaling daripada agama Allah. Bagaimana kita nak ucap selamat tahun baru Kristian ataupun Merry Christmas kepada orang yang meninggalkan Tuhan, sedangkan Allah laknat mereka kerana mereka Kristian mengubah kitab Injil, kerana mereka Kristian nak bunuh Nabi Isa. Nasib baik Allah selamatkan Isa, angkat Nabi Isa AS ke langit. Bagaimana kita nak ucap selamat pada orang Kristian tu? Orang kata, ini adat ustaz, kita masyarakat pluralistik. Adat tidak boleh mengatasi ketentuan akidah dan hukum syarak. Kerana Allah sendiri, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Allah sendiri selamat. Ini kaedah penggunaan lafaz di dalam Al-Quran yang bersifat eksklusif untuk orang Islam. Dia tak boleh mudah dipergunakan pada bukan Islam, apatah lagi untuk kita ucapkan selamat atau mendoakan mereka. Kalau kita doa mereka semoga dapat hidayah, alhamdulillah, itu lebih baik daripada kita mengucapkan selamat tahun baru Christmas atau tahun baru Kristian kepada mereka. Wallahu a'lam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, rasa cukup sekadar tu sesi kita. Kalau tuan-tuan ada tanya, ada masalah dalam Telegram, dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam YouTube, nak kemukakan, boleh kita bincang. Silakan. Belah kanan? Ya. Bagaimana kita nak menentukan tasyahud kita tu okey, betul? Bacaan sebutan. Nah, yang pertama kita sebut tasyahud tu, kita sebut dengan tepat, dengan tartil, dengan baik, dengan sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah
kita sebut dengan betul, telinga kita dengar tu betul, menjadi penentu sahih. Dan hati kita yakin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebab tu rukun qauli ni kena sebut dengan betul. Kita tak boleh sebut dalam hati. Kalau sebut dalam hati, jadi taradud, jadi was-was. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu sunat. Kalau kita nak cepat tinggal benda sunat tak apa. Kita cepat, kita sakit, kita uzur, tak boleh tahan badan kita lemah. Tinggallah benda sunat tu. Ataupun buat sikit benda sunat. At-tahiyatul lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey dah. Benda wajib ada, benda sunat 2-3 perkara. Ada lagi 2-3 perkara hal lain sunat kita tinggalkan. Kalau kita tak ada apa-apa halangan, tak ada keuzuran, tak ada kesakitan, terempat semua sekali, dapat markah penuh. Okey. Tapi paling seronok, mulut kita baca, akal kita faham, hati rasa. Baru kita rasa kejap, kita rasa kuat. Bila seolah kata sebut asyhadu an la ilaha illallah, hati kita ada vibrate. Asyhadu an la ilaha illallah, hati ada vibrate, ada gegaran, bagaikan kalimah la ilaha illallah ni tertulis atas hati kita. Nah gitu. Bagaikan kalimah la ilaha illallah tertulis di atas hati kita. Bila kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagaikan kalimah Muhammadar Rasulullah tertulis di atas hati kita. Baru kita rasa kuat, baru kita rasa seronok. Baru hati itu bersih dan bercahaya. Boleh menyingkirkan sifat-sifat keji dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu akhlak yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Barulah solat ada kekuatannya. Ya? Alhamdulillah. Lain-lain? Ya, Ji. Apakah hukum bangkit daripada rokok sebelum iktidal, belum diri tegak, kita terus sujud? Batal solatnya. Sebab seseorang itu meninggalkan iktidal dengan tamakninah. Ini sebagai contoh. Dia dalam keadaan rukuk, kemudian dia iktidal separuh je, tidak sampai tegak. Dia rukuk, dia iktidal gini. Dia tu terus sujud. Batal solat dia. Sebab dia tidak iktidal dengan tamakninah. Iktidal tamakninah ni maksudnya rukuk, bangkit, mulut sebut sami Allahu liman hamidah, baru angkat tangan. Ni tegak. Ini iktidal dengan sempurna. Karena Nabi sebut suma'tadil hatta tatma'inna. Bila bangkit daripada rukuk, kamu iktidalah dengan sempurna. Jadi sempurna iktidal, tulang belakang menjadi tegak, badan menjadi tegak. Kalau dia macam ni, sami Allahu liman hamidah, tu macam ni, terus melakukan sujud, batal solatnya. Ini ramai baby-baby tua yang malas. Ramai. Dekat dengan rumah saya ada surau, ada seorang pakcik itu nampak macam pakcik Wahabi. Semayang kangkang luah-luah, waktu takbir tak tangan tak ada. Tak tangan tak ada. Nampak zahirnya macam bagus, tapi tengok semayang macam tadi semayang cepat, rukuk, kemudian iktidal tak sempurna, tu sujud.
Bila dia nampak saya, sembahyang jauh-jauh. Nampak saya sembahyang jauh-jauh. Kesian. Tak apalah dia nak lari daripada kita, tak apa, kesianlah dia. Allahu Akbar. Ya. Satu lagi tuan-tuan, jangan keliru. Saya dapat WhatsApp dari setengah kawan kita bertanya tentang hukum membaca surah Al-Fatihah setelah selesainya solat fardu bersama-sama dengan ayat-ayat yang lain, termasuk 2 ayat surah Ali Imran. Syahidallah annahu la ilaha illahu hinggalah kepada amanar rasulu bima unzila ilaih. Dia terbaca WhatsApp, kononnya ditulis oleh mufti wilayah bahawa amalan membaca Fatihah dan kelebihan Fatihah itu disaring daripada Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Mawdu'at merupakan hadis palsu. Jadi ramai orang awam keliru dan rancu dengan kenyataan ini. Dulu kita lepas sembahyang baca Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 kul, baca 2 ayat pada surah Ali Imran. Tiba-tiba ada tulisan daripada mufti ini dan diviralkan, mengatakan bacaan Fatihah lepas salat fardu yang diamalkan oleh Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi kata itu semua hadis palsu. Kita jawab balik, hadis ni bukan sahaja dinilai dan diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Mawdu'at. Dalam Sahih Ibnu Hibban pun ada disebut. Ibnu Hibban kata hadis ni dhaif. Imam Suyuti kata hadis ni dhaif dalam kitabnya Jami'ul Hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahzibut Tahzib kata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Harith bin Umayy dan Muhammad bin Zamburi Al-Makki. Kedua-duanya dinilai thiqah oleh ulama hadis, kecuali beberapa orang ulama hadis yang menghukumnya sebagai dhaif. Dan Imam Suyuti pun rahimahullah dalam hadis yang lain bawa dalil-dalil yang lain tentang kelebihan membaca surah Fatihah, 3 kul, ayat kursi, 2 surah Al-Imran. Begitu juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi adalah tidak patut kalau kita nak menilai satu hadis, kita katakan hadis ni maudhu' tanpa menyebut sanak-sanak periwayatan hadis yang lain. Kalau kita kata hadis ni maudhu' sekalipun daripada Ibnu Jauzi, apakah suara Ibnu Jauzi mewakili suara sarjana Islam yang lain? Mana riwayat daripada Imam Bukhari ke, Muslim ke, Tirmizi ke, Nasa'i ke, Abu Daud ke, Ibnu Majah ke, Baihaqi ke, Tayalasi ke, Syafi'i ke, Ahmad ke, Ibnu Razzaq ke, Musannaf ke, Ibn Abi Syaibah ke, Daruqutni ke, Ibnu Hibban ke. Tak boleh buat keputusan satu riwayat, nak buat satu keputusan berkait dengan hukum. Tidak sewajarnya seorang mufti menulis dengan menggunakan metodologi sebegitu. Kalau kita nak kritik hadis, ini satu hadis untuk kita kritik, tapi hadis-hadis yang lain, kritik pada riwayat tetapi maknanya diterima oleh hadis-hadis yang lain sebagai sokongan, sekaligus boleh menjustifikasikan amalan itu adalah amalan yang benar, amalan sunnah selepas solat. Baca Al-Fatihah, baca 3 kul, baca ayat kursi, baca amanar rasulu bima, baca syahidallah annahu la ilaha illallah. Begitu juga baca astaghfirullahalazim, amalan sunnah lepas salat. Begitu juga baca Allahumma salli wa minka salam, amalan sunnah lepas salat. Dalil-dalil yang banyak. Kita sebut la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Itu ada hadis riwayat Tirmizi dan selainnya.
Jadi puak-puak Wahabi dia duduk jajar pandangan mufti wilayah ni, kata baca Fatihah lepas solat fardu itu adalah hadis maudhu', maka haram diamalkan amalan berkenaan. Oh yo, mudah kita buat kesimpulan hukum. Allahu Akbar. Sekejap lagi balik saya jawab dalam Facebook. Atau boleh viral pula. Lepas tu orang awam kata, mufti cakap gini, Ustaz Zahman cakap gini, pening ya. Pening apa kita pegang disiplin ilmu? Patutnya mufti dia beri fokus kepada soalan-soalan yang besar dalam mendisiplinkan masyarakat dengan akidah, dengan fiqh, dengan tasawuf, dengan ilmu-ilmu yang lain. Jangan duk bincang benda yang kecil-kecil yang akhirnya kita buat kenyataan mengelirukan orang awam. Kalau kita tak jawab, timbul tomahan baca Fatihah lepas sembahyang itu hadis palsu. Bila kita jawab, orang melihat agamawan ni saling bercakaran. Tapi sebenarnya tidak. Kita jawab dengan disiplin ilmu. Alhamdulillah. Memang pun ulama Wahabi yang kata baca Fatihah lepas sembahyang fardu tu hadis maudhu'. Termasuklah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dan tokoh-tokoh Wahabi yang lain. Jadi bila orang sokong pandangan Albani, sokong pandangan Wahabi, kita kata, ini Wahabi ini. Bila kita kata gitu, dia kata aku Wahabi. Zamihan mudah tuduh orang Wahabi. Aswaja mudah tuduh orang Wahabi. Ingat tuan-tuan, kita aswaja tak akan menuduh seseorang tu Wahabi kecuali jelas melalui kata-kata mereka, perbuatan mereka dan i'tiqad mereka sebagai Wahabi. Lantas kita tak segan silu panggil mereka sebagai Wahabi. Dan untuk orang yang takut dipanggil Wahabi, berhenti dari sebarkan fahaman Wahabi. Untuk orang yang takut dipanggil Syiah, berhenti dari sebarkan fahaman Syiah. Tapi tak berhenti juga. Dan orang sama sekarang ni bermuka-muka. Dengan kita, dia tunjuk lembut, tunjuk sopan, tunjuk baik, tunjuk semut tak mati. Tapi belakang kita, tikam, cucuk, tembak, bakar, bom, macam-macam ada. Allah tuan-tuan. Jadi hati-hati ya. Bila dapat sesuatu fakta yang diviralkan, tuan-tuan tanya dulu alim ulama kita. Tak semestinya tanya saya, tanya dulu alim ulama kita. Ini betul, tak betul. Rujukannya kat mana, sumbernya, statusnya, hukumnya. Supaya agama kita tidak mudah dikeliru atas manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tuan-tuan, saya cukup pada itu dulu. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman yang teguh dalam urusan agama dan boleh mengamalkan dan melakukan solat dengan baik, dengan sempurna. Tunaikanlah solat dengan sempurna sebelum masa kematian tiba. Akhiran aku liqauli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana warhamna afina wa'fu 'anna wa saddiq khutana ila tariqil haqqi wa ala tariqil mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa la farqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la 'indana wa la ma'ana syaqiyya wa la matuna wa la mahruma. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ahla sunnati wal jamaah ya rabbal alamin. Allahumma 'alaikal kafarat wal munafiqin wal zalimin wal haqidin wal dhalin wal mudillin. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin aslahna, ya arhamar rahimin farij kurbana wa anil mu'minin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu